Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia, hidayah dan taufik daripada Allah Jalla Jalaluh, boleh sama-sama kita berkumpul di dalam masjid sebagai tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala meredai dan memulia bagi sekalian anak Adam, terutamanya mereka-mereka yang beriman. Setelah daripada kita ambil sedikit daripada keratan ayat daripada surah Taha sampai kepada ayat yang kelima, ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima, insya-Allah biiznillahi ta'ala kita akan mula malam ini pada ayat yang ke-6. Sebelum daripada kita nak tengok isi pengertian apa yang dikemukakan oleh alim ulama kita daripada warasatul anbiya kepada kita, marilah sama-sama kita menggerakkan lidah kita dan mata kita, hati kita, akal fikiran kita. Mari sama-sama kita baca akan ayat Al-Quranul Karim supaya dengan sebab kita baca dia dapat hasilnya barakah, hasilnya perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan redha terhadap kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
InsyaAllah kita akan dengarkan pentafsiran daripada ayat yang ke-6 sehingga seterusnya, kerana Al-Quran yang kita tengok depan kita ni orang panggil surah Taha. Kemudian ayat Al-Quranul Karim dibagikan oleh para ulama, dia bagikan sebagai ayat pertama sehingga ayat yang ke-8 tu iaitu nak mengingati tentang Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan Al-Quran. Ayat yang ke-9, wa hal ataka hadithu Musa, tadi itu kisah Nabi Musa pula. Jadi seolah kata kita nak tengok belum daripada kisah tadi itu, nak tengok isi kandungnya hadapan tu dulu, supaya tajuk dia itu berlain-lain. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quranul Karim ayat yang ke-5, kita nak mula ayat yang ke-6, kita nak tengok sakut paut gapo di antara ayat yang ke-5 dengan ayat yang ke-6. Munasabah ayat dengan ayat. Allah Subhanahu wa taala kata Ar-Rahman. Kenapakah Allah Subhanahu wa taala gunakan Ar-Rahman di dalam ayat yang ke-5 di surah Taha ini? Ada hikmat yang besar. Bukan makna kata Tuhan nak raya ikut gitu, bukan. Kerana Ar-Rahman ni adalah satu nama bagi nama Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, yang mempunyai di dalam nama itu sifatul rahmah. Kerana nama Allah Subhanahu wa taala orang panggil nama yang mempunyai sifat di dalam, tak seperti nama bagi makhluk. Ini sebagai ulangi apa yang kita telah menerangkan pada minggu dahulu. Jadi Tuhan gunakan kata Ar-Rahman, Tuhan yang bernama Rahman, yang bersifat dengan rahmah. Dia itu istiwa, mana tertinggi dia di atas setinggi-tinggi makhluk, sebesar-besar makhluk. Dialah yang menggawalkan, yang bercarakan, yang menjagakan, dan dia sendiri dengan zat dia tu ada tertinggi di atas sekalian makhluk sebagaimana dia raya. Maka ayat ni munasabah dengan ayat yang ke-6, kerana Allah Subhanahu wa taala nak raya kepada kita ayat yang ke-6 tu lagu mana? Tuhan kata lahu, baginya, yakni bagi Tuhan yang nama Rahman tadi itulah, ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di sekalian langit. Langit kita yang kita tengok ni, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai tempat kediaman bagi para malaikat-malaikat. Dan langit ni adalah tempat pemerintahan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang nak berlaku di atas muka bumi ni semua. Dengan sebab tu Tuhan kata yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Allah Ta'ala mentadbirkan urusan itu daripada langit kepada bumi. Dengan sebab itu, langit yang kita tengok ni adalah langit yang pertama sahaja, dinamakan as-sama'ud dunya, langit dunia. Dan di antara langit dengan langit tadi itu, ia ada perantaraan dia. Bukan makna ia duk tepek gitu dak. Ya ada ringgir di antara langit dengan langit. Bahkan langit ni Allah Subhanahu wa taala jadikan dia daripada perkara yang berat. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah Taala ni dok pegangnya langit, tak sewi langit ni runtuh jatuh turun. Kerana dia berat, seumpama kita jijak pada muka bumi ni pun ada keberatan dia. Orang panggil adanya, apa nama orang panggil kata, mata kelo dia lah kalau kita nak ukurnya. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala jadikan langit tadi itu dengan itu sifat, kamar Tuhan isikan di setiap langit tadi itu penuh dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Langit kita ni kita tahu telah maklum, kita pegang di hati kita kata ada 7 lapis. Di manakah kita pegang tu? Kita sebagai orang yang bermazhab salaf kena bergantung kepada ayat Quran. Quran kata kan, nak ayat kata kita pegangnya kita ni kena gantung kepada ayat Tuhan,
ataupun sabdaan Nabi SAW yang thabitah, yang sabit. Tuhan kata, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah Ta'ala yang menjadikan langit itu 7 lapis. Wal arda mithlahun, dan bumi itu pun 7 lapis juga. Dengan sebab itu, milik siapakah langit semua ni? Milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Tuhan kata milik bagi dia? Kerana dia itu tertinggi di atas segala makhluk, mana arash itu tertinggi di atas segala langit yang ketujuh. Maka semua itu duduk di gawalan, duduk dalam gawalan, duduk di dalam pembicaraan, duduk dalam jaga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dia kata lahu ay lillahi, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhi samma nafsahu ar-Rahman, yang menamakan diri dia tu Ar-Rahman. Bagi Tuhan tu semua milik langit. Apabila kita kata semua milik langit tadi duduk di tangan Tuhan, duduk di dalam gegam Tuhan, duduk dalam atas Tuhan, semua rezeki duduk situ belakang. Sebab tu Tuhan kata pada ayat yang lain, Tuhan kata wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezeki kita. Semua itu duduk di langit belakang. Perintah Tuhan semua taruh di atas belakang. Dan di langit itu Allah Ta'ala tak akan izin sama sekali syaitan mana-mana pun boleh nak carikan rahsia-rahsia daripada langit, tak terkatuk. Sebab itulah Tuhan kata di dalam ayat yang lain, Tuhan kata kerana walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Allah Ta'ala menghiaskan langit dunia ini dengan bintang semua. Waja'alnaha, dan hijau bagi bintang, rujuman lisyayatin. Tuhan akan letakkan dengan panahan bintang itu syaitan-syaitan yang nak carikan rahsia di langit. Langit itu, apa yang Tuhan tafsir setengah di atas setengah itu milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma fil ardi, dan apa yang ada di atas muka bumi ini, apa yang ada atas muka bumi ini pun milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Yang ada atas muka bumi ini manusia, binatang ternak ke, al-jin, jin duduk di dunia ni juga, di atas muka bumi ini juga, dan lain-lain lagi daripada perkara-perkara yang Tuhan sifat taruh di atas muka bumi ini. Bumi inilah yang manusia itu asal daripada kejadian manusia daripada tanah. Minha ay minal ard, daripada tanah itu khalaqnakum, yang Tuhan jadikan kita. Minha khalaqnakum wa fiha, dan pada tanah itulah nu'idukum, Allah Ta'ala akan kembalikan kita semula. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah juga kita akan tubik mari. Kalau gitu kita dengan tanah ada perkaitan rapat. Dengan sebab itu Allah Ta'ala larikan kita memunahkan muka bumi ini. Dengan sebab tangan kita, dengan usbab usaha kita, jangan kita sebagai manusia kena jagakan muka bumi daripada punah, daripada tu, daripada ni. Kenapa? Kerana minumnya pun daripada tanah, makannya pun asal daripada tanah, pakaian kita pun asal daripada tanah. Dengan sebab itu apabila bahan asli dia punah, membawa kepada diri manusia pun tak tahan juga. Dengan sebab itu agama Islam adalah agama tak bunuhkan bumi. Tak sel nak jadi punahkan bumi, tak sel jadi binasa dan jadi kemudaratan muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mau lagu tu. Setelah daripada tu, gapo lagi milik bagi Allah? Wa ma bainahuma, dan barang di antara kedua-dua. Gapo? Udara lah di sini. Semua udara itu milik bagi Tuhan belaka. Hak kita dah boleh nyawa tiap-tiap hari ni, bukan harga murah. Udara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tu bukan murah. Di mana kita nak tahu harga dia? Apabila kita uzur mari. Afanallahu wa iyyakum. Apabila kita sebut penyakit, apabila kita sebut bala petaka, kita banyak di mulut kita, afanallahu wa iyyakum. Minta Tuhan selamatkan kita dan orang sekeliling kita. Itu doa tu banyak salafus salih banyak kan sebut.
Guru-guru amo semua daripada hak mengajar tafsir, mengajar hadis, mengajar tauhid, mengajar hukum fiqh, hak tu ya sebut sama. Sebab itulah selamat mereka daripada bala petaka. Wa ma bainahuma, dan bagi di antara kedua-dua. Wa ma tahta thara, dan bagi yang ada di bawah as-thara. Thara ni makna kan? Bawah bumi. Milik bawah bumi ni banyak lagi, daripada emas, daripada perak, daripada besi, daripada tu, daripada ning, behel-behel yang ada di bawah tanah tadi itu milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua ini Tuhan wari apa ni? Tuhan kata ya milik, ya nawi pia. Tuhan nawi kita. Kita sebagai manusia lah Tuhan nawi milik perkara tersebut. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata lagu mana? Wa atakum mimma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tuhan bagi semua apa yang kamu itu berhajat wahai manusia. Daripada kediame, pakaian, minume, makan ni, obat tes semua Tuhan bagi belaka. Milik bagi Allah Subhanahu wa taala semua yawi kepada kita. Memudah, Allah panggil sakhara lana. Allah Taala memudahkan kita sebagai manusia nak saya daripada kita. Gapo? Nak kita itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak berasa ratik kata kita itu kena syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syukur lagu mana? Bukan duk dia-dia kita perasa saja. Syukur ni mana perbuatan. Dalam arti kata gerak-geri kita, cara mikir kita, hidup kita nak kontrol lagu mana, we kena dengan undang-undang syarak hak Tuhan nak. Itu makna syukur. Kita ada anak, ada cucu, ada anak saudara, nak kontrol lagu mana mereka ini, we jadi kita itu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ini pemuda-pemudi gunanya nikmat Tuhan tak tahu kok mana, dengan sebab apa? Terkadang dengan sebab taksir, orang panggil bahasa Pak kita ni makna kata kekurangan kita. Dalam arti kata kita nak tanikan jiwa dia tadi itu, we kenal Allah, we kenal nikmat Allah. Apabila dia kenal Allah, kenal nikmat Allah, dia akan kenal nikmat hak kita, kenal hak kita, kenal kata kita tu siapa. Barulah timbulnya keluarga yang bahagia, hidup yang mulia. Itu makna kata dengan cara sekali lalu hak Tuhan ayat kata lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Kemudian cuba kita tengok ayat seterusnya. Ayat seterusnya ni kita nak mari tengok pentafsiran alim ulama kita. Hak tadi itu dia buat kesimpulan dengan cara luah-luah. Tuhan kata wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Di sini ning kekuatan Tuhan kita, kemuliaan Tuhan kita, keagungan Tuhan kita, di sini kita nak kenal. Allah Taala ni perkara yang ghaibiyah, perkara yang gaib. Tetapi dia itu perkara yang hakikah, perkara yang benar. Dia dengar kita, dia lihat kita, dia dok tengok kita, dia dok cara kita, dia dok rezeki ke kita daripada dia belaka. Tetapi dengan sebab dia itu ghaibiyah, gaib, membawa kepada kita sebagai manusia yang kurangnya iman balik dalil tadi itu, berasa rengah kita dengan Tuhan. Sedangkan kita tak boleh nak telucuk walaupun sikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak telucuk lagu mana semua dia berlaku. Kalau dia tak mengatur walaupun seminit, punah dalam hidup kita. Dengan sebab itu kita nak terasa tadi itu pasti kena ada majlis umpama ni lah. Kalau tak ada majlis umpama ni yang dak mengingati isi kandungnya Tuhan hak sungguh, kita tak akan jadi tertengkak kedudukan kita, umat kita, ia tak pergi, ia tak naik. Dengan sebab itu ajaran sunnah tadi itu apabila dia masuk di mana-mana kampung, masuk di mana-mana masyarakat, dia akan bawa cahaya. Tetapi dengan cara yang kita nak letakkan cahaya dan kemajuan, kemewahan tadi itu duduk di atas penawar lidah kita, penawar akal fikiran kita dan gerak-gerik hati kita.
Kalau tidak, nescaya seumpama kata orang serahkan orang sakit pada kita supaya kita itu berubat, tetapi kita tak ada cara, jadi punah kau teruk. Dengan sebab itu, kita orang sunnah ni orang yang mulia lebih daripada yang lain. Orang Islam dapat dah hidayah, keluar tubik daripada kekufuran kepada Islam, kepada iman, kekufuran daripada iman, daripada jahiliyah kepada Islam. Tetapi Islam Sunni, iaitu mereka yang duduk di atas bantasan siratul mustaqim. Mereka inilah yang musuh Allah Subhanahu wa taala sangat gerung, tak kira luar negara dalam negara. Gerung apa? Bukan mereka ini orang karuk, tak. Bukan mereka ini orang yang pengganas, bukan. Tetapi mereka ini pergi kepada dasar asal daripada Al-Quran wa Sunnah, apa yang dibawa datangkan oleh ulama ilmillah. Hak tu hak mana? Inti yang orang Islam yang fahamnya ini ajaran, ia akan mengatasi orang-orang lain. Dengan sebab itu, tuduhan berbagai-bagai tuduhan, kacauan berbagai kacauan, ataupun perkataan-perkataan yang nak menimbulkan benda-benda hak molek tadi itu jadi huduh. Dengan sebab itu kita kena pandai duduk. Hari ini kita kena pandai duduk, kena tahu cara bagaimana kita nak bawa kemurnian hak bersih tadi itu, manusia nampak kata dia bersih. Dengan sebab itu, ayat yang ketujuh, Tuhan kata wa in tajhar, dan jika engkau wahai manusia, khitab itu khitab pada Nabi asas, wa in tajhar bil qawli, dan jika engkau menyaringkan perkataan. Menyaring ni makna kata kita menderahkan perkataan kita. Ya Allah berilah pada aku, ya Allah berilah pada aku. Doalah kita kecek mudah-mudah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui rusia-rusia dan apa yang tersembunyi. Sir mana rusia? Rusia ni golek ke kita tak sewi orang tahu Rusia. Tak kira Rusia tu lagu mana, asalkan Rusia, bahasa Sia panggil Kwamlak, tak sewi tahu. Dengan sebab itu, dalam Islam kita ni, ia tak suruh kita cari Rusia. Hingga kita nampak keburukan, kecacat sekalipun, kita jangan duk cari, duk kacau, duk khobat, tak boleh. Kerana apa? Kerana kita naknya pertolongan hari akhirat esok, kiamat esok, al-kiamat esok. Gapo hak kita nak? Iaitu Tuhan nak tutupkan keaiban kita dengan sebab perbuatan kita. Nabi katakan, Nabi kata hadis sahih, Nabi kata, "Man satara musliman fid dunya satarallahu lahu yaumal qiyamah." Siapa dia tutupkan rusia keaiban orang tadi itu, masa hidup dunia, Allah Ta'ala akan tutup keaiban dia semua. Akhirat esok, depan orang semua tak katuk belakang. Dengan sebab itu, cara kita nak duduk di atas muka bumi ni, benda halus-halus lagu ni ya. Sebab dunia ni tak ada nak pergi besar lebih daripada hak lain. Benda kecil-kecil. Tetapi jadi masalah dalam hidup kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab ajaran Tuhan ini tak masuk sungguh nak kontrol hidup manusia. Dengan sebab itu Tuhan kata wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra. As-sir mana rusia. Al-akhfa ni makna gana akhfa. Akhfa ni makna perkara yang kita duk bisik dalam hati. Seperti Tuhan kata dalam Tuhan kata dalam Quran, apa nama ya Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran itu Tuhan kata wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami menjadi akan manusia dan aku tahukan apa yang duk bisik dalam hati manusia. Dengan sebab itu Tuhan kata pada ayat yang lain, Tuhan kata innahu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala tahukan apa yang duk gerak dalam hati kita. Dengan sebab itu niat kita ni ia benda sulit. Benda yang sulit, benda yang halus, tetapi Tuhan tahu kata kita niat molek kata molek. Dengan sebab itu kita kena jaga. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil ibad. Tuhan suruh jaga kita terhadap hudud Allah Ta'ala. Jaga molek. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mentujukan akan ini perkataan
kepada Nabi SAW. Kata lagu mana? Kata jikalau perkataan yang kita menyaringkan ataupun kita itu mendiamkan, semua itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui belaka. Ayat ni Tuhan sendiri tafsir. Nah, ayat ni Tuhan sendiri tafsir. Ya Quran ni ya tafsir setengah di atas setengah. Kita ngaji, we tahu siapa kata Tuhan ni royak sini, tapi Tuhan nak maksud sini kita kena tahu. Hak tu hak mulia sekali lah. Kita kata tak urak dalam kita orang bukan umur sikit-sikit dah, tak apa, Hemoh tadi itu ya tak kena tua muda. Sayyidina Umar ni mengapa Quran 40 lebih. Boleh 40 lebih. Hak lain-lain lagi tu umur tua-tua banyak, tetapi mereka itu hemoh tinggi. Hemoh ni makna kata kalau kita nak misal dengan cara mudah, mana obat Obat nak menggagahkan manusia kita berhajat kepadanya. Maka ayat ni ayat wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ni Allah Taala tafsir dalam suratul Mulk ayat 13. Dia katakan wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Mung nak menyaringkan ataupun nak memperlahankan, nak nak berderah perkataan mung tadi itu, Allah Subhanahu wa taala tahu belaka. Apa Tuhan nak ayat kata ya tahu apa? Kerana manusia ni dia nak projek gapo-gapo, yang nak buat gapo-gapo, dia mari daripada hati. Sebab hati ni kita tahu belaka umat Islam kata dia adalah raja. Wa inna fi jasadi ahadikum mudghah idza saluhat jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Makna dalam diri kita ni ada satu ketul daripada daging, stokor daripada daging. Kalau dia molek hak lain. Kalau dia tak molek hak lain. Gapo nama? Iaitu hati. Lalu Tuhan nak fokuskan, nak tekan masalahnya, manusia nak boleh jadikan molek tadi tu, hati tu kena bersih dulu. Dengan sebab tu Tuhan kata, mu nak telitah gapo dalam hati, mu kira kata aku duk tahu tu. Apabila orang ni tahu kata Tuhan duk tengokkan hati dia nak mikir tak molek tak boleh. Apabila mikir manusia ni molek, jadi molek lah hak lain. Dalam keluarga pun jadi molek, masyarakat pun molek, negara pun molek, dunia pun molek belaka. Tak ada zalim, tak adanya curi, tak adanya rapah, tak adanya berzina, tak sebab ia molek. Tetapi kita tengok hari ni dengan cara ghalib lah ni, saya royak ni, orang yang nak mengambilkan pengertian di sini ghalib ke orang 40 naik ke atas. Bagaimana kita sebagai orang Islam ataupun pendakwah ni nak buat turun sikit daripada 40 turun ke bawah sampai ke 15 ke 25 ke, nak wi dia soncai, nak wi dia itu tahu, nak wi dia itu minat apa hak Tuhan royak ni. Sebab tarik kelon ni berat dah. Duk dah telefon tu banyak mana, tak ada kira dah. Kiri kanan tak ada kira dah. Ya duk sini. Maka hak kata innahu alimun bidzatis sudur, salah kata mansuh. Tak ada. Tak ada salah perlaksanaan tak ada. Ada sekadar duk dalam Quran. Perlaksanaan tak ada. Sebab tu khodok punah tadi tu. Jadi punah manusia. Apabila punah manusia, hidup pada dunia pun punah. Sebab rusak manusia, rusak dunia. Sebab dunia ni tepat bagi manusia. Dengan sebab itu musuh bagi Allah Subhanahu wa taala, yang nak heret juga pemuda-pemudi, heret juga umat Islam hidup gaduh dengan hak ni. Tengok hak ni tak tengok dah hak ni. Ghalib tu lagu tu, bukan semua ghalib. Alat hak tu hawi boleh kita guna, akan tetapi kita kena jaga jadi molek. Kemudian kalimah hak tu kata wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kita tahu dah dengan cara ringkas dan cara sekali lalu kata gapo maksud ayat ni Tuhan nak. Kita ngaji Quran ni wi mula-mula sekali kita faham dengan cara luah. Ayat ni Tuhan nak gini. Sebab kita ni orang buat amal, kita tahu gitu ya. Tinggal kepada orang nak mendalami, ahli dia ada, tetapi kita faham gitu dulu mula-mula.
Bukan mana Quran sebagaimana setengah-setengah duk kata tak boleh nak faham gapo nama. Napa dah tu kena ada 14 ilmu, 16 ilmu, 17 ilmu. Terkadang ya dia kecek lagu tu, tapi orang kecek sendiri tu pun tak mengajar Quran. Ini masalah. Dengan sebab itu kita ni kena pakak-pakak. Tapi hari ni alhamdulillah. Pakak belaka dah hari ni. Pakak kamu tafsir sikit, aku tafsir sikit. Tak apa dah tu. Dengan sebab orang sunnah kita menggerakkan ke apa? Menggerakkan roh supaya nak mendekati Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, ini kebaikan hak kita. Hak ni masuk dalam hadis kata ad-dallu ala khairihi kafa'ilihi. Orang tunjuk benda baik, seolah kata ya wa'madah, ganjaran boleh dia. Sebab tu kita nak suruh dengan baik, kita tahu kata benda baik tu gapo. Setelah daripada tu, Tuhan kata pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 Tuhan nak kata di sini kata kan, Allahu la ilaha illahu. Sama. Setelah daripada Tuhan royak kejadian dia, penciptaan dia, makhluk dia, kemudahan dia, dia nak apa? Tuhan nak buat kepada kita semua tadi tu. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh tadi itu, gapo Tuhan nak daripada kita? Nak di sini bukan mana berhajat, jangan silap faham. Makna kata Tuhan nak uji manusia itu tu buat gapo? Lepas pada Tuhan memudahkan urusan semua bagi dia, Tuhan nak uji buat gapo? Ni terkadang kata apabila kita terjemah kata Tuhan nak, mana Tuhan berhajat? Tak, bukan makna gitu. Nak di situ makna kata nak uji manusia jadi sebagaimana aku nak ni iradah aku. Jadi gitu. Lagu mana yang nak di sini? Coba kita perhati dengan ayat. Ayat mula daripada Tuhan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma tahta wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. 3 ayat ni orang panggil rububiyatullah. Apa makna rububiyatullah? Makna balik Tuhan kepada kita. Allah Ta'ala buat semua tu. Semua tadi tu daripada Allah Ta'ala. Tak campur dengan siapa pun. Sikit pun tak campur. Ni kita orang yang mengaji tauhid pesen ni ia bersih balik Tuhan, kama ia bersih balik kita ni. Balik kita nak uji ke Tuhan kelak. Moga kita ni sebagaimana kita pehedah kata Tuhan jadikan kita supaya nak uji kita buat amal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kama din amal dah kita nak buat tu berhajat kepada bahan. Makna singti amnuikan. Makna amnui perkara yang nak memudahkan daripada pakaian, daripada minum, daripada makan, daripada tempat kediam, daripada perubatan, daripada tu daripada ni, Tuhan bagi semua pada kita. Kama dia Tuhan royak pula kata, apa yang gerak gerimu tu, aku tahu, aku kira belakang wahai manusia. Lepas pada tu Tuhan nak royak kata, hak ni hak aku matlamat hak aku buat kepadamu semua ni, duk di ayat ke-8. Lagu mana? Allahu. Allah tadi itu dia. Apa makna Allah? Allah ni satu zat yang muqaddasah, yang maha sempurna, maha suci daripada kekurangan. Dialah menjadikan segala-gala dan semua perkara akan kembali kelik pada dia. Tu makna Allah. Maka Allah ni kita nak muamalah lagu mana dengan dia? Ni hak Tuhan suruh muamalah. La ilaha illahu. Hak ni hak nak. Hak ni satu je. Kalau kita boleh bawa hak ni, dakhalal jannah. Syurga. Sebab Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Satu riwayat. Man ya'lamu annahu la ilaha illallah, siapa dia mengetahui kata ia tu Allah Ta'ala tu tidak ada Tuhan yang layak patut kita ibadat kepadanya malaikat dia, orang lagu ni pun masuk syurga. Hak kita duk kata la ilaha illallah tadi itu, ini inti bagi kita hak semua Quran tu duk situ sah. Lain tak ada. Sebab tu satu kisah Nabi Musa alaihissalam, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala kata, Tuhan, cuma mengajar kepada aku, moga dia kalimullah, dia boleh kecek dengan Tuhan darat, tak nak pakai Jibril. Nabi Musa ni.
Lalu dia kata, ya Allah, mengajarlah kepada aku satu kalimah yang orang tak pernah kata belum pada aku. Allah Ta'ala kata, qul la ilaha illallah. Kata la ilaha illallah. Lalu Musa kata, hak ni orang pakai kata belaka dah, mana-mana pun kata gitu belaka dah. Lalu Allah Ta'ala kata hak tu. Musa pun ulas sampai 3 kali. Lalu Tuhan jawab kepada dia, kata, Musa, mu tahu ke tak, kalaulah semua perkara daripada awal aku jadi sehingga akhir aku jadi, duk satu balik timengnya balik ni, datang la ilaha illallah duk balik ni, apabila tak turun berat balik la ilaha illallah. Sebab itulah kalimatul la ilaha illallah ni kalimatun yang kita nak hidup dengan dia. Hak tu hak maksud Tuhan kata, yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ajalah tu qaulus tsabit, iaitu qaulul la ilaha illallah. Kita buat mudah ya kalimah ni, la ilallah mudah gitu. Apa makna la ilaha illallah sebenar? Cuba kita tengok la ilaha illallah hak mafhum, hak faham ulama salafus salih ni lagu mana? Kalimah la itu orang panggil, saya nak royak dengan ringkas sini. La itu panggil nafi. Nafi lil jinsi, apa panggil? Nafi bagi jenis. Ilaha, coba kita perhati dalam ayat tu. Coba kita perhati dalam ayat tu, kalimah ilaha itu orang panggil isim bagillah. Isim bagillah, ilaha tu mari dengan nakirah. Mari dengan isim nakirah. Makna tidak ada jenis mana-mana Tuhan pun gitu. Apa makna ilah? Ilah dalam bahasa Arab ni, bahasa Quran ni, bahasa Nabi ni, makna ma'luh. Apa makna ma'luh? Ai ma'bud, perkara yang ibadat kepadanya. Bukan makna khaliq. Khaliq ni makna tak ada. Dalam lughah Arabiah, ilaha dengan makna khalaqa, tak ada. Ilaha dengan makna sana'ah, tak ada. Apa beza lagu mana? Di antara orang wi makna la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut layak kita abdi kepadanya. Kita wi makna gitu. Dengan orang wi makna kata tidak ada Tuhan yang menjadi, tidak ada Tuhan yang mengada. Beza mana? Beza jauh di antara langit dan bumi. Kenapa? Kerana orang, cuba kita perhati tengok, dalam masyarakat kita dia silap sini sebab penuh dengan sihir, penuh dengan wak khianat orang, penuh dengan berdeki, penuh dengan gapo nama, dengan fitnah tak fitnah. Ya penuh sini. Sebab orang wak khianat orang, pergi cari tok bomo nak wak sihir orang, tak boleh tengok orang tu gitu, orang gini-gini, buat apa? Dia kata, kita pergi, kita tak ada etikad kalau Tok Bomo tu menjadikan kita, beri kesan pada kita. Kalau kita pergi, nak jadi syirik tu bila? Apabila kita etikad Tok Bomo ni menjadi mengadakan kita. Baru syirik je kata. Sebab makna ilaha ay khalaqa, menjadi. Ha ni salah ni. Mazhab salah tak ada, biar pahal walaupun sore pun lagu tu. Sahabat sore habuk tak ada pahal lagu tu. Beratus ribu orang sahabat, sore pun tak ada. Tabi'in pun tak ada, atba'i tabi'in pun tak ada, imam 4 pun tak ada, imam 9 pun tak ada, imam 10 pun tak ada. Imam 4 dalam masalah fiqh, imam 10 orang dalam masalah qiraat tafsir, imam 9 orang kalau ulama hadis, tak ada. Faham lagu tu. Wala wahid, tak ada. Hak faham makna kata tidak ada Tuhan yang kita mengabdikan diri kepadanya. Maknanya apabila kita pergi cari Tok Bomo tadi tu, ada harapan kita kepadanya, kata dia boleh buat hajat-hajat hak kita terhadap orang ni, hak tu salah dah. Salah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia pergi jumpa Tok Bomo, sihir menujung, maka dia benar apa Tok Bomo tu kata, orang ni jatuh iman dia dengan Quran. Ha ni sebab apa? Sebab faham la ilaha illallah. Ni kata la ilaha illallah, seru tu seru ni, seru tu seru ni, akhir sangat berdengar berkat la ilaha illallah tak jadi. Sebab la ilaha illallah ni ya ada syarat dia, ada rukun dia. Tak jadi lagi. Kalau gitu kita sebagai orang Islam faham malak sini. Makna tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan. Abdi mana kita memperhamakan diri kita. Hamba harap, kita harap benda supaya kita harap ke Tuhan. Nah, tak salah lah gitu. Kita kasih pada Allah supaya kita kasih pada Allah. Tak boleh. Kita takut pada Allah, takut seperti Allah Taala. Tak boleh. Semua amalan hati tadi itu masuk dok kontrol di la ilaha illallah belaka. Ni tepat orang Islam kita kena faham sini ni.
Tak ada dalam madrasah lain, sekolah lain, jamiah lain hak tafsir mazhab salah ni malaikat dalam mazhab ni. Sebab itulah orang putih, orang barat, orang mana ni dia tak leh dengan hak ni. Hak apa? Kerana hak ni hak Nabi waris. Sebab tu orang Quraisy dia tak kata la ilaha illallah. Puak dia ada sihir, ada wak kena orang, ada tok nujung, ada penama. Dia tak kata la ilaha illallah. Tapi Allah SWT kata man rabbus samawati wal ard, siapa jadi langit bumi? La yaqulun Allah. Jawab halu kata Allah. Tapi qulu la ilaha illallah tuflihun, kata la ilaha illallah tuflihun. Tak. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikata pada mereka itu la ilaha illallah, mereka itu takabur, tak usah kata. Sebab dia tahu kata mana ilah tu mana gapo. Kalau dia kata habis licin. Tokong dia duk tepi berhala, dia duk tepi Kaabah 300 ni peleka, licin, habis licin. Hak ni hak orang duk takut ni. Nampak tu tak? Sebab tu kalimah la ilaha illahu ni Tuhan royak tu dia berjadi. Mengada, merazki, menghidup, memati, semua milik aku. Untuk nak wimung tu ibadat pada aku hal keada tunggal. Hak tu makna kata zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Allah Taala lah Tuhan hak sebenar, sungguhnya patut layak kita mengabdikan diri padanya. Kerana apa? Kerana dia buat kita tak ada kasih dengan siapa. Buat apa apabila kita nak seru-seru lain? Kita tawakal di atas lain. Apabila kita takut, kita rajak harap hak lain. Tak kenalah tu. Sebab tu Tuhan murih orang yang ngutuk Allah Taala. Apa kata Tuhan kata kana? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau syirik dengan Tuhan, habis licin Tuhan tak pun dosa. Hak lain marilah dosa mana pun Tuhan ada lagi harapan nak pun. Hak ni dak sebab salah faham. Kalimah la ilaha la ilaha sepatah salah faham. Tu di situ kita pergi dengan cara ringkaslah tu. La ilaha illa hu. Tengok, mari dengan hu. Makna kata tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya jua, tak ada hak lain. Tak ada dah hak lain pada Tuhan kita. Kama dia Tuhan nak ayat kata bagi Tuhan itu lahul asmaul husna. Apa Tuhan bagi lahul asmaul husna lepas daripada tauhidul ibadah, Tuhan bagi tauhidul asma' was sifat. Bagi orang yang nak menetai tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat, nak kata gana dengan ayat. Daripada kepala ayat tadi sakut paut dengan rububiyah Tuhan. Tengah ayat tadi sakut paut dengan uluhiyah Tuhan. Belakang ayat ni sakut paut dengan nama Tuhan dan sifat Tuhan. Nak tahu lah mana. Nak pergi kan? Sebab tu apa hak ulama kita royak daripada ulama hak bermanhaj salah ni royak, dia betul dengan Quran, dia tak salah. Orang duk dandanah duk pesing, "Oi, mari di mana tauhid ni Ibnu Taimiyah lah bagi begitu gani." Dah bukan. Tauhid ni daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bagi. Ulama tu tolong mai royak ya kita. Tu nak kita faham. Lahul asmaul husna, bagi Allah Subhanahu wa taala tu nama-nama yang kemocok keelokkan. Al husna mana keelokan, kemocok keelokan. Buat apa Allah Taala ya royak kata lahul asmaul husna di sini? Munasabah gapo tu royak? Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Munasabah gapo? Munasabah nawi kita itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala setelah daripada kita kenal Allah, setelah daripada kita nak mendekati Allah, gunalah nama Allah tadi itu seru Tuhan. Suruh guna nama Tuhan tu seru Tuhan. Hak apa? Ayat lain Tuhan kata, "Qul ya Allah aw da'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Kita nak seru ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Wahhab, ya Razzaq, seru tak ada masalah. Sebab Tuhan itu ada nama yang banyak. Hak itulah makna tawassul yang tidak khilaf di kalangan ulama. Tawassul boleh dalam Islam? Ya, tawassul dengan nama Tuhan. Hak ni hak molek sekali. Kemudian kita kena mengaji asma'illahil husna. Ya Razzaq ni kita nak guna lah mana? Wahhab ni kita nak guna lagu mana? Al-Karim nak guna lagu mana? Ar-Rahman nak guna lagu mana? Al-Ghaffar nak guna lagu mana? Al-Afu nak guna lagu mana? Kena mengaji nama Tuhan, baru kita guna nama Tuhan tu kena dengan tepat dia. Anak kunci duk tangan kita. Mah, perak, duit duk penuh depan kita gedung. Cuma anak kunci kita tak pandai nak buka. Sebab tu berasa kata putus asa tu. Sebenarnya Tuhan royak belaka dah. Sebab tu orang kata orang ngaji Quran ni orang sehebat-hebat orang.
Dia tahu kata gedung hak mana dia nak pergi buka, nak buka dengan anak kau 3 apa boleh belaka. Kita apabila rasa sumak di hati sebab dosa banyak, nak buatlah mana? Suruh nama Allah dengan Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Ya Ghafur ya Ghaffar ighfirli. Itulah tu. Kita berasa gimana orang hina lah kita. Tak tahulah orang tu pun hina, orang ni pun hina. Nak buat lagu mana? Doa dengan Ya Karim akrimni. Hei Tuhan yang Maha Mulia, mulialah aku. Sudah. Tak ada kena ada amalan tu Rusia ni. Tak apalah nak Rusia pun, tapi guna ni. Hak ni ijma' ulama kata ya kena betul. Apa Allah Subhanahu wa taala royak di sini. Itulah iaitu ayat yang ke apa-apa tadi tu, iaitu ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Insya-Allah kita nak tengok sedikit apa nama ni kata ya, kalau masuk je jadi panjang adalah sini, tapi tak apalah kita ambil sekerat supaya tengok pada masa 5 minit lagi biiznillah taala, iaitu nak mari pada bab hak lain pula ni. Ni bab hak lain lah pula. Sebab tu kita mengaji Quran dia tak jemu. Ya raya hak ni dia masuk hak lain pula supaya nak kita itu boleh dengar. Boleh dengar banyak-banyak perkara. Jadi surah Taha ni katanya ulama tafsir iaitu surah nak semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah Taala sebut banyak kisah-kisah hak Nabi belum daripada dia, hak mari kerja dakwah di dunia ni kena gapo ratik supaya Nabi itu dapat semangat klik semula. Dia semangat kita ni tak kira lah. Tok email pun kena ada semangat, ahli jawatan masjid pun ada kena ada semangat, kita sebagai teraju keluarga kena ada semangat, ustaz tok guru pun kena ada semangat berlaku. Semangat ni nak ambil mana? Ambil sini hak molek sekali. Nah, habis sing lain tu kita kena tengoklah juga. Nah, ambil sini, semangat duk sini hak molek sekali. Tuhan kata dana, wa hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepadamu ya Rasulullah cerita bagi Nabi Musa? Takkah sapadahkah kepadamu cerita bagi Nabi Musa alaihi salam? Sebab Nabi Musa ni ya dakwah dia ni, dia jumpa dengan orang payah. Firaun ni bukan mudah. Sebab tu kalau kita belajar di Mesir ni, kita boleh tengok sejarah. Kalau kita kecek sana boleh jadi nama marah. Ya sebab bakar hak Firaun dia keras-keras sungguh. Dia tak dengar orang sungguh. Sebab tu kita apabila belajar di Mesir, jauhkan kita daripada bakon ni, cara mikir lagu ni. Orang panggil Firaun ni, tak boleh tu. Dia pandai. Jadi kena ambil Musawi. Buat Musawi ni okey, tak ada masalah. Tapi sama-sama kedebel belaka. Lalu mana royak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, Muhammad, mu jumpa dengan Abu Jahal, Abu Lahab ni, biasa ya puak ni tak mengaku tu jadi Tuhan. Hak ni ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan. Dua tempat ia kata, malakum ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Guna lafaz ilah sekali. Mujahid ibni malakum ma alimtu lakum min ilahin ghairi makna gano? Dia kata aku tak pernah tengok lagi manusia hak sesuai ibadat pada yang lain malaikat pada aku. Tengok. Dia mengaku kata dia ni sesuai sekali orang kena ibadat ke dia. Lalu Mujahid anak murid bagi Abdullah bin Abbas kata, dia kata perkataan ma alimtu lakum min ilahin ghairi dengan ana rabbukumul a'la ni 40 tahun itu hawi masa dia. Di antara dua kalimah ni 40 tahun. Hak ning dia kata ayat mula-mula saat ning ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mana dia tadi itu kata kepada kaum dia. Kaum Nabi Musa ni, kaum Firaun ni, Qibti dia panggil. Qibti ni kalau kita pergi Mesir ni, orang tak tengok hidung panjang gitu, mata dia besar gitu, kamar dia suka bercelak pula. Atau panggil Qibti hak asli. Kemudian puak ning setelah daripada dia beragama dengan agama hak Nabi Musa bawa jadi kelama tukar jadi agama Nasara, panggil puak Nasara, Masihiyin dia panggil. Ada setelah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu naik jadi khalifah, jawatan khalifah dalam Islam, ya hatta Amr bin As pergi pada Mesir. Pergi Mesir ni untuk nak bukakan negeri Mesir pada tahun 21 Hijrah. Buka untuk nak mengajakkan orang Mesir ni masuk Islam.
Maka pakak masuk Islam di bawah tangan Amr bin As. Siapa ada satu masjid nama Amr bin As besar duduk di Kahirah tu. Siapa dia pergi boleh tengoklah. Siapa ada anak cucu sana boleh kita pergi ziarah. Tak ada masalah. Maka puak-puak hak Nasara Qibti asal tadi tu berasa kata puak dia ni habis semangat lah kata. Seolah kata dia habis rancangan puak dia. Nak buat lagu mana? Puak kita ni ramai pakak masuk Islam bilicing ni. Dia tukar pakaian hitam. Ia orang dia apa pakai hitam, padri apa pakai hitam. Pakai hitam habis. Asal dia pakai putih. Tetapi dia pakai hitam sebab dia berasa kata kalah dengan orang Islam. Kita tak ada nak pergi situ. Nak pergi dia kata, puak Firaun dulu ni dia buat lagu mana? Siapa pakai mengaku kata Firaun tu Tuhan yang patut layak kita sembahkan dia. Buat apa? Ya orang kita ni ketua kecek kata kalulah rakyat tak nampak, dia tak ikut. Tapi dia buat lagu mana? Jadi rakyat tu boleh nak ikut perkataan hak salah tu. Dia buat dia sampai kaedah sah dalam Quran tu ayat. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Dia membodohkan orang. Nak buat lagu mana? Orang tadi itu jadi bodoh. Kecik mudah-mudah gitulah bahasa kampung tu. Jadi tak erti. Sebab tu dia tak ui ilmu pengetahuan. Firaun dia tak ui ilmu, dia kerja. Ngaji jangan takwil. Mihai takwil. Apabila Musa alaihissalam tadi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah yang panjang tapi saya nak ambil sini sikit tautiah sebagai pembuka. Firaun ni dia duk kira mari dia percaya pasal tok nujung tok sihir pasal tu. Dia kata tok nujung tok sihir kata tahun ni budak akan beranak menyebabkan arasmu tu jadi berganya. Ya pakai Firaun dia pakai orang habis situ tu. Hak tu dia retah so bunuh bilicing tu. Tetapi dengan kuasa Tuhan tengok. Kuasa manusia dengan kuasa Tuhan. Tengok kisah Firaun dengan hak ni. Kisah Firaun dengan Musa. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka itu letak rancangan, Tuhan mengatasi rancangan manusia. Sebab tu siapa dia jadi orang Tuhan rasa takut. Tuhan buat lagu mana? Tuhan wihasiah tadi, hasiah tadi itu ambil pera duduk dalam kota dia sendiri. Sehingga akhir sekali Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa itu, waktu baik puak Bani Israel tadi itu daripada kata Firaun ada semua Firaun semua-semuaku. Apabila jadi gitu, Firaun buatlah mana? Dengan cara ringkasnya. Firaun kata, boleh Musa menawak lagu ni, tapi belum daripada aku nak terima cara mikirmu nak yobaimu ni, aku nak wari dulu tok sihir hak aku mari nak pelaga tengok atas ilmumu tu sungguh kedak Nabi sungguh kedak. Wari apabila wari tok sihir dia orang hak sihir dia reti ilmu sihir dia, pelaga di antara Musa dengan dia rebah hak dia. Apabila rebah apa nama tu kata dalam Quran tu, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Jadi turun lutut. Orang kita apabila habis ni, turun lutut jadi qaw'an. Turun lutut. Apabila turun lutut, dia kata di mulut dia kata, aku beriman dengan Tuhan bagi Musa dan Tuhan bagi Harun. Firaun dengar. Apabila Firaun dengar, itulah dia kata, mu nak beriman dengan Musa. Aku upahmu, aku makanmu, aku kediammu, mu nak masuk dengan Musa. Lalu dia kata kepada tok sihir katakan, aku akan potong tangan. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Ni ayat dalam surah Taha lagi kita akan masuk. Aku akan potong tanganmu, potong kaki kirimu, tangan kanan kaki kiri, kasih gitu. Mu nak boleh tahu kata siapa dia nak sakit, Musa ke aku? Lalu puak-puak tok sihir kata puak rayah nampak dengan Musa, mu nak buat lagu mana buatlah, inna ila rabbina lamunqalibun. Aku akan kembali kepada Tuhan aku. Ni hak kalah. Apabila ya kalah orang kita jadi kriat, jadi khot tambah tadi, akhir sekali dia turun qara kata ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan bagi kamu hak tinggi sekali. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala binasakan dia. Ning kisah hak Tuhan kata wa hal ataka hadithu Musa. Tu kisah duk situ, lepas tu kita nanti masuk ngaji dah lah gapo hak berlaku dengan cara
pendetailan insya-Allah kita akan ikuti bersama pada perjumpaan yang kita lagi akan datang pada minggu depan. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjagakan kita daripada ke balapetaka, daripada penyakit, daripada ning, dan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala tu beri hidayah pada kita, bukakan pintu hidayah pada kita, selamatkan kita. Mudah-mudahan kita itu dapat bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna wa anta 'alaina qadir. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.